Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini saya akan menceritakan tentang definisi dan ciri-ciri arca di sekeliling kita, sama ada di luar negara ataupun di Malaysia. Definisi arca. Arca merupakan bentuk dan susunan bentuk 3 dimensi untuk dikaji dan dinikmati nilai estetikanya. Arca tidak sama dengan seni tampak yang lain disebabkan oleh ciri-ciri dimensinya. Walaupun arca merupakan karya seni yang sealayan dengan seni bina dan hiasan dalaman, namun karya ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Arca batu estetika merupakan bentuk ciptaan pelukis yang tidak mempunyai fungsi tertentu, hanya untuk dihayati dan dari aspek estetikanya. Arca estetika biasanya dipamerkan di galeri, taman atau ruang lega kawasan permainan dan ruang-ruang yang sering dikunjungi oleh orang ramai. Arca yang paling awal dijumpai merupakan arca ukiran daripada gading, tulang, tanduk dan tanah liat. Arca dihasilkan oleh orang Aurignacian dan Maladnia pada kira-kira tahun 8000 sebelum Masehi. Masyarakat zaman tamadun lama seperti orang Mesir, Yunani, Mesopotamia, China dan India turut menghasilkan beraneka jenis arca dengan menggunakan bahan-bahan yang berlainan. Pada zaman itu, arca dibina dalam bentuk figuran manusia dan haiwan disebabkan fungsinya sebagai lambang yang berkaitan dengan sistem kepercayaan dan keagamaan. Michelangelo Buonarroti merupakan pengarca Itali yang teragung pada zaman pembaharuan Renaissance di Eropah. Selain itu, pengarca masyhur yang mula membina arca dalam bentuk abstrak pada zaman sebelum Perang Kedua iaitu Henry Moore yang berbangsa Inggeris dan Alberto Giacometti. Selepas Perang Kedua, bahan yang digunakan untuk membuat arca ialah batu marmar, kayu gangsa, bahan plastik nylon, fabrik dan bahan buangan lain. Arus, John He, Hasnul Jamal Saidun dan lain-lain ialah pengarca-pengarca yang tertarik kepada pendekatan elektronik dan multimedia. Antara taman arca yang istimewa di Malaysia ialah di Laman ASEAN yang terletak berhampiran dengan Tugu Peringatan Kuala Lumpur. 6 buah arca di Laman ASEAN merupakan kreativiti pengarca dari Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, negara Thai, Singapura dan Malaysia sempena menyambut ulang tahun ke-20 penubuhan ASEAN. Hari ini kita akan mengenali tentang jenis-jenis arca. Terdapat 6 jenis arca yang akan kami bicarakan untuk hari ini, iaitu arca luakan, arca instalasi, arca timbulan, seni land, arca bergerak dengan arca binaan. Arca luakan menggunakan bahan yang sesuai dengan teknik luakan ataupun membuat bahagian-bahagian yang tertentu. Contohnya ukiran bongkar daripada plaster of Paris, kayu dan juga batu marmar yang diukir. Arca instalasi juga dikenali sebagai arca pemasangan. Arca ini bersifat cantuman ataupun pemasangan binaan arca yang meliputi kawasan yang tidak terhad seperti dalam bilik ataupun galeri seni. Arca timbulan timbul dari suatu permukaan 2D. Biasanya boleh dilihat dari bahagian hadapan. Arca ini terhasil dengan teknik luakan dengan ukiran. Seni land menggunakan tapak yang sedia ada yang berkaitan dengan bumi ataupun tanah. Alat-alat yang digunakan untuk membina seni land seperti jentera berat. Arca bergerak bersifat tidak statik. Arca ini bergerak walaupun berada di satu kawasan yang tetap. Ia biasanya menggunakan bahan yang ringan seperti kertas dan juga kepingan logam. Arca binaan menggunakan bahan yang sesuai untuk membina dan membentuk sesuatu struktur. Contohnya, binaan ataupun cantuman daripada tanah liat, batu dan juga sebagainya. Fungsi arca. Arca yang dibuat dengan tujuan utama sebagai medium keagamaan iaitu dalam memuji Tuhan atau dewa-dewinya. Arca berbeza dengan patung pada umumnya yang mana merupakan hasil seni yang dimaksudkan sebagai sebuah keindahan. Oleh kerana itu, membuat sebuah arca tidak semudah membuat sebuah patung. Kini, di dalam dunia keagamaan Indonesia terdapat 3 jenis arca iaitu arca agama Hindu, arca agama Buddha dan arca agama Kristian. Agama Islam tidak menggalakkan penggunaan arca kerana arca ini melarang menyembah berhala atau segala figur perwujudan Tuhan. Banyak arca dicipta melalui tempahan untuk memperingati suatu peristiwa bersejarah atau kehidupan seseorang tokoh.
Arca bertujuan sebagai seni awam yang dipamerkan di luar, tetapi kadang-kadangnya dipamerkan di dalam bangunan awam untuk menegaskan suatu dengan cara yang lebih ketara daripada apa yang boleh ditekankan melalui penggunaan perkataan. Menjelang abad ke-20, apabila seni arca mencapai dimensi baru, arca berubah kepada ciri abstrak dan membuka era baru dalam peradaban arca. Kategori arca boleh dibagi kepada dua, iaitu arca berfungsi dan juga arca estetik. Seterusnya, kita akan mengenali proses pembuatan arca. Proses atau teknik penghasilan arca, iaitu yang pertama arca tambahan, iaitu kita menambahkan bahagian-bahagian yang tertentu. Selain itu, bahagian-bahagian tertentu dicantumkan menggunakan bahan-bahan pencantum, iaitu gam, paku dan sebagainya. Arca yang kedua iaitu arca luakan. Untuk menghasilkan arca ini, kita perlu mengeluarkan atau mengikir bahagian-bahagian tertentu. Alat yang digunakan untuk menghasilkan arca ini ialah pahat, penukul, gergaji kikir dan lain-lain. Arca yang ketiga ialah arca instalasi ataupun arca pemasangan. Bahagian-bahagian yang berasingan disusun untuk menjadi satu. Seterusnya, arca timbulan. Arca ini dihasilkan bermula daripada permukaan dua dimensi, dibentuk dan diukir ke dalam untuk membentuk arca tiga dimensi. Arca ini adalah kombinasi daripada seni catan dan juga arca. Arca seterusnya pula ialah arca binaan. Bahagian-bahagian dicantumkan secara sistematik untuk mendapatkan bentuk yang ada kaitan dengan struktur jentera. Arca bergerak atau kinetik. Bahagian-bahagian perlu dicantumkan pada sendi untuk membolehkannya bergerak, berputar atau berombak. Arca yang terakhir ialah arca senilen. Untuk menghasilkan arca ini, kita perlu menggunakan mesin atau jentera berat untuk menukar permukaan tanah dengan menggunakan fabrik, nylon, tali dan sebagainya. Hasil akan dipersembahkan melalui siri gambar atau video untuk menunjukkan proses pembinaan projek. Seterusnya, kita akan mengenali alat-alat dan bahan untuk menghasilkan arca. Arca yang pertama iaitu arca tambahan. Kebiasaannya menggunakan bahan-bahan yang lembut seperti tanah liat dan bahan-bahan yang mudah diukir dan diguna pakai. Arca seterusnya ialah arca luakan. Kebiasaannya menggunakan plaster operis, kayu dan batu marmar. Untuk menghasilkan arca timbulan, kita boleh menggunakan tanah liat dan kayu. Manakala untuk menghasilkan arca bergerak, kita boleh menggunakan kepingan yang nipis atau halus seperti kertas dan juga kepingan logam.